pengundi-pengundi Dun Permas yang ada, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi. I think saya cuma nak tambah sedikit apa yang telah diucapkan tadi oleh rakan-rakan saya. Saya cuma nak terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sedikit sejarah Parti Warisan. I think sangat penting untuk kita tahu Parti Warisan ini datang dari mana. Kenapa Parti Warisan adalah satu platform politik yang bagi saya boleh membantu selamatkan negara Malaysia. Right, ketika ini kita punya ekonomi tengah merosot, right, kita punya tahap pengangguran begitu tinggi. Right, so saya bersama dengan rakan saya Datuk Aziz sudah lama dengan Datuk Seri Shafie Apdal. Ketika itu Datuk Shafie naik Presiden UMNO. Ya, dia seorang naik Presiden yang begitu kuat. Pada ketika itu Presiden UMNO, kalau timbalan Presiden UMNO, timbalan Perdana Menteri, kalau naik Presiden UMNO, Menteri Kanan yang kuat. Right? Datuk Shafie pada ketika itu dia ada kuasa yang begitu besar, right? Dalam satu parti politik yang memerintah Malaysia ketika itu. Tetapi Datuk Shafie mula-mula masa isu 1MDB baru keluar dalam kabinet, dalam majlis tertinggi UMNO, Datuk Shafie Apdal tidak takut. Dia suarakan isu 1MDB. Dia tidak takut dia dilucutkan daripada kabinet. Right, dia digantung daripada UMNO. Dia sanggup keluar daripada parti UMNO yang memberikan dia kuasa yang begitu banyak kerana dia menyuarakan isu rakyat. Puluhan bilion ringgit duit kita, rakyat, telah disalahgunakan. Datuk Shafie spoke up. Dia jadi suara kepada rakyat, sanggup dia hilang dia punya kuasa. Ketika itu dia lawan pada PRU 14. Parti Warisan ditubuhkan pada 2016. Datuk Shafie fokus untuk politik di Sabah. Right? Dia menentang Musa Aman di sana. Di peringkat pusat dia lawan Barisan Nasional UMNO di bawah kepimpinan Datuk Najib. Dan Datuk Shafie tidak takut. Mereka gunakan agensi-agensi yang ada. MACC, masukkan dia dalam riman 14 hari. Right? Tapi Datuk Shafie Apdal dia tidak takut. Dia kata dia berjuang bukan untuk pangkat, bukan untuk projek, bukan untuk duit, bukan untuk diri dia sendiri, tetapi untuk rakyat yang tengah susah di bawah. Right? 2018, against all the odds, Parti Warisan dapat menawan Sabah. Right? Kita memerintah Sabah untuk 29 bulan. Right? And masa Datuk Shafie memerintah, dia memerintah sebagai Ketua Menteri untuk semua rakyat yang ada di bawah. Dia tidak berpihak kepada mana-mana kaum atau suku atau penganut agama, untuk semua. Right? Negara kita, negara Malaysia, kita ada sumber kita ada kekayaan kita untuk menjaga semua rakyat yang ada. Tidak kisah anak-anak Melayu, anak-anak Cina, anak-anak India yang ada, kita ada kekayaan untuk semua kalau kita memimpin dengan ikhlas, dengan baik. Kalau tumor, kanser yang paling teruk, saya seorang doktor, right, tetapi kanser yang membunuh negara Malaysia sekarang ialah corruption. Setiap agensi yang ada, setiap projek yang dikeluarkan, kickback, duit, corruption yang merosakkan negara kita. So kalau kita boleh eradicate corruption, kalau kita dapat selesaikan isu korupsi yang ada, kita ada cukup duit untuk semua yang ada di bawah. Kita tidak perlu lagi memainkan politik ikut kaum, ikut agama. That is something of the past. Negara-negara yang paling maju di dunia, Amerika Syarikat, kita tengok di London, di UK, mereka tidak lagi menggunakan politik kaum. Kita kena we have to try to build the nation mengikutkan politik matang. Bincangkan polisi-polisi yang dapat membantu semua rakyat yang ada. Ya, so saya tidak mau berucap panjang. So we as Parti Warisan, daripada Sabah, kita mula-mula mentadbir di Sabah, tetapi Parti Warisan is registered in ROS dekat Putrajaya. Ramai yang akan menaikkan isu kenapa parti daripada Sabah mau masuk ke Semenanjung. Apa salah dia? Right, kalau kita tengok parti PAS yang berasal daripada Kelantan boleh bertanding di Johor. DAP bukan berasal dari Johor, dapat bertanding di Johor. Kita nak unite the nation. Anak-anak daripada Sabah, daripada Sarawak, daripada Semenanjung Malaysia
semua anak Malaysia. Kita nak menghentikan perpisahan yang ada. Right? Kalau kita masuk ke Semenanjung, kaum Melayu, kaum Cina, kaum India, racial tension, the racial segregation is at the highest at the moment now. Kalau kita tengok antara kaum India yang ada, parti-parti yang berunsurkan agama, they have got caste politics yang lagi pisahkan. So we want to move away from that. Datuk Shafie sebagai pemimpin adalah seorang pemimpin untuk semua rakyat Malaysia yang ada. Right? So kepada pengundi-pengundi yang baru, I think when you understand the history of the party, jarang kita ada seorang pemimpin yang sanggup move away from pangkat. Right, kalau Datuk Shafie, I think Datuk Aziz boleh confirm this. Kalau dia nak masuk balik kabinet malam ni, esok dia boleh, tapi dia kena compromise dia punya principle yang ada. And Datuk Shafie is one of the only leaders in this country that is willing to hold on to values and hold on to principles. And kita sebagai pemimpin-pemimpin parti warisan has to follow the culture that has been set by Datuk Seri Shafie Appa. So it's a new party dekat Semenanjung, tetapi it's very, very important to understand what is the values that the party is trying to fight for. Kalau kita tengok semasa Datuk Seri Shafie memimpin di Sabah, I think it was the maximum number of cabinet members in Sabah that were Chinese yang ada. Datuk Seri seorang pemimpin, a Muslim leader, right? Masa dia ketua menteri di Sabah, dia memberikan second public holiday untuk the Christian community during Christmas, right? So these are all proof. Datuk Shafie banned the exportation of kayu balak, roundoff. Kalau dia punya fokus masa ketua menteri Sabah nak masukkan duit dalam dia punya poket, seperti mana kesemua pemimpin sekarang buat, dia boleh beri kontrak kepada kawan-kawan dia, kita tebang pokok di hutan, but he banned the exportation of roundoff. So we have to look at what this man has fought for, and kita sebagai grassroots leaders of parti warisan, kita akan terus memperjuangkan prinsip policy yang dapat membantu semua rakyat Malaysia yang ada. So I don't want to berucap terlalu panjang. I think that I have the honor of meeting kita punya calon dekat Permas, a very, very fantastic individual, a professional, clean, fresh, face, dan saya yakin kalau diberikan peluang, kita akan mewakili Dun Permas, di the Johor Assembly, right, dengan ikhlas, right, and we will play the role. Even nak jadi opposition pun, you have got a lot of responsibility. That's why rakyat pun marah dengan Pakatan Harapan. Sebagai blok pembangkang terbesar, lari untuk sign MOU dengan Ismail Sabri. Yang lawan di sini sekarang siapa? PH lawan dengan UMNO. Tapi sudah sign MOU bagi dia kekal di pusat. BN dengan PN yang gaduh, right? Tapi mereka yang bentuk kerajaan yang ada. So rakyat yang di bawah bagi saya diperbodohkan. Satu-satunya parti yang consistent, constantly consistent. Walaupun kita pembangkang sekarang di Putrajaya, di Sabah, we take our role as the opposition very, very seriously, right? But our focus after GE15 is for us to be within the government. Yeah. So I hope that kawan-kawan kita yang akan mengundi pada hari 12 hari bulan, right, minggu depan, Sabtu depan, walaupun grup yang ada di sini sebab SOP yang ditentukan tidak begitu besar, diharap that kawan-kawan di sini pun call up your friends, call up your keluarga yang ada, anak-anak yang ada, jiran-jiran yang ada. Ramai yang saya jumpa dia kata kita sudah muak, kita sudah penat, kita tidak mau mengundi lagi. Kuasa di tangan rakyat, kuasa di tangan kawan-kawan yang ada di sini, pengundi. This is your fundamental right to vote. Wakil rakyat bekerja untuk rakyat. Zaman dulu bila rakyat bekerja untuk wakil rakyat, dah habis. Right now, we have identified 6 candidates parti warisan yang akan bekerja keras untuk rakyat. The boss are the voters. Yeah? Kita cuma nak mewakili golongan yang akan mengundi. Okay, so sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih, and all the best to our terima kasih banyak kepada sharing Dr. Razif yang sangat-sangat penting. Inti parti yang diberikan dia sangat-sangat penting.
pemimpin untuk rakyat, kerja rakyat. Rakyat buat keputusan, bukan bos-bos politik yang buat keputusan. Arahkan pengundi macam mana nak undi. Betul tak? So bila Dewan sudah bubarkan, maksudnya the boss is the rakyat. No more YB, no more MB, no more wakil rakyat lagi. So kita lah yang akan membuat keputusan. So saya menyeru agar semua pengundi, tak kira di mana seluruh penduduk rantau di negeri Johor, keluar beramai-ramai pada 12 hari bulan 3 ini untuk menunaikan tanggungjawab anda sebagai seorang pengundi yang bertanggungjawab. Memastikan orang terbaik untuk dibawa masuk ke dalam Dewan Undangan Negeri dan kemudian dalam PRN 15 yang akan datang. So jangan takut-takut. Kena war-warkan, kena telefon paling cepat telefon. Mesej saya keluar hari-hari tak tidur sudah berapa tahun dah. Saya tak keluar, tak pernah orang nampak saya, tapi saya punya SMS, saya punya WhatsApp non-stop. Dan seorang saya telefon, dia berpengaruh 10 orang, 20 orang. Dan 20 orang dari sampai sana, boleh jadi kata 100 orang dan 1000 orang. Ini sangat-sangat penting sebab masa sudah suntuk. Kita tak ada masa. So, apa yang di-sharekan oleh Datuk Razif memang sangat-sangat inti parti yang sangat-sangat penting. Bos ialah anda semua, pengundi semua. Okey? Dan seterusnya, saya meminta Datuk Aziz, kita punya pemimpin muda untuk memberikan sedikit sharing dan juga pandangan. Dipersilakan. Okey. Terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Seri kita yang saya dan kita kasihi calon kita, Saudara Riza, calon di Dewan Undangan Negeri Permas. Beri tepukan kepada calon kita. Saudara Dr. Rajif. Dan yang paling penting pada malam ini kita amat berbesar hati sebab dihadiri oleh seorang bekas pemimpin yang mewakili Dewan Undangan Negeri Permas dan hari ini turut bersama-sama dalam perjuangan kita, tidak lain tidak bukan Datuk Jack. Mengadakan perjuangan tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin saya tidak dapat sebut satu persatu. Sebenarnya malam ini merupakan satu malam bersejarah pada saya secara pribadi sebab di peringkat nasional inilah kali pertama saya berucap selaku Ketua Wira Warisan Malaysia. Sebab sebelum ini kita berada di Sabah. Dan saya akan ungkai sedikit berkenaan dengan sejarah penubuhan warisan ini supaya rakan-rakan sedar dan tahu apa sebab warisan terlahir di bumi Sabah dan seterusnya melebarkan sayapnya ke semenanjung Malaysia. A little bit of history. Kalau kita ingat pasca PRU ke-14 dahulu, we have an understanding dengan Pakatan Harapan pada masa itu, PH+, untuk kita berhadapan dengan UMNO dan Barisan Nasional. It was not an easy battle. It was a very difficult battle for us. Kita di Sabah pada masa itu, apabila ada persetujuan dengan PH+ pada masa itu, untuk kita berlawan dengan Barisan Nasional selaku kerajaan persekutuan dan negeri pada masa itu, maka hasil pemufakatan itu kita warisan telah diminta untuk memberi fokus kepada negeri Sabah selaku negeri yang dulunya dikenali sebagai fixed deposit UMNO dan Barisan Nasional. Kalau tuan-tuan ingat, sejak beberapa pilihan raya sebelum PRU 14, Sabah ini merupakan satu negeri yang banyak memberikan kemenangan yang besar kepada UMNO dan Barisan Nasional. Setiap kali pilihan raya, Sabah lah di antara negeri yang memberikan kemenangan yang besar kepada UMNO dan Barisan Nasional. Jadi pada ketika itulah, atas dasar kerana kita ingin membantu mengembangkan UMNO dan Barisan Nasional, kita darahkan bersatu. Kita darahkan Pakatan Harapan pada masa itu. Understanding ada. Datuk Seri Anwar masih berada di dalam penjara pada masa itu, kalau tuan-tuan masih ingat. Jadi apa persetujuan kita pada masa itu? Bersatu tidak akan masuk ke Sabah. Dan warisan akan memberi fokus kepada misi untuk mengembangkan UMNO selaku fixed deposit di negeri Sabah. Bersatu memainkan peranannya untuk menawan kursi-kursi yang dimiliki oleh UMNO yang tidak dapat ditumbangkan oleh Pakatan Harapan. Jadi akhirnya hasilnya apa? Hasil kepada permufakatan itu, maka UMNO dan Barisan Nasional berjaya kita tumbangkan pada pilihan raya yang ke-14. Betul ke tidak? Janji yang dibuat kepada rakyat negeri Sabah pada masa itu bahwasanya bersatu tidak akan melebarkan sayapnya ke negeri Sabah. Dan kita pegang kepada prinsip itu. Dan apa berlaku tuan-tuan dan puan-puan? Disebabkan oleh Sheraton Move, saya pendekkan cerita, berlaku Sheraton Move. Tan Sri Mahyudin mengepalai gerakan
menumbangkan kerajaan Pakatan Harapan Plus. Mandat yang diberikan oleh rakyat, understanding yang kita buat sewaktu pilihan raya ke-14, akhirnya mandat yang telah dipilih oleh rakyat pada masa itu akhirnya jatuh dan rana. With the expense disebabkan oleh Tan Sri Mahyudin dapat jawatan Perdana Menteri. Apa implikasi dia? Johor yang sepatutnya ketua menteri besar dia datang daripada Bersatu. With the expense of what? Perak yang pada masa itu menteri besar dia daripada Bersatu. With the expense of what? Kedah yang pada masa itu menteri besar dia datang dari Bersatu. Disebabkan oleh jawatan Perdana Menteri, Tan Sri Mahyudin sanggup menghancurkan mandat rakyat, kepercayaan rakyat, dan prinsip dia sanggup mengorbankan negeri-negeri yang dikepalai oleh pimpinan daripada Bersatu. Tuan-tuan dan puan-puan, apa sebab warisan tidak mau ikut Sheraton Move pada masa itu? Orang sebut kononnya kita di antara orang yang parti yang akan ikut merancanakan gerakan Sheraton Move. Tapi sebenarnya daripada awal Datuk Seri Shafie Apdal sudah nyatakan kepada Tan Sri Mahyudin, saya bekas timbalan dia di Kementerian Dalam Negeri. Saya masih ingat, saya ditawarkan untuk makluman Datuk Seri, saya diberikan satu senarai masa itu. Datuk Aziz, pilihlah. Kecuali Menteri Kawangan dan Menteri Dalam Negeri. Lain kau boleh pilih apa menteri kau mau. Dia suruh saya pilih apa kementerian kita mau. But is that what we want? Is that why we fought against Barisan Nasional last time? Is it because of pangkat? Is it because of jawatan? It was not because of jawatan. Because we want to reform the country. We want to change Malaysia. Itu sebab dia. Sebab itulah saya agak kecewa. Tan Sri Mahyudin bekas bos saya. Bekas bos dia juga ini. Saya kecewa. Not only that, tuan-tuan dan puan-puan. Tidak cukup dengan dia mengingkari ataupun memusnahkan harapan rakyat untuk membuat perubahan. Apa dia buat? Rakan-rakan yang berjuang bersama-sama dia sewaktu PRU14 menumbangkan UMNO Barisan Nasional, apa dia buat? Dia datang ke Sabah dan menumbangkan warisan di bumi Sabah. Itu yang berlaku. Rakan yang sama-sama berjuang dengan dia untuk menidakkan UMNO dan Barisan Nasional. Hari ini, dipendekkan cerita, dia menjadi Perdana Menteri, dia dapat. At least dapatlah dia jadi Perdana Menteri 17 bulan kalau saya tidak silap. But with the expense of what? Hari ini dia datang ke Johor, cerita pasal UMNO, pencuri, perompak, penyamun, kononnya ini parti korup dan sebagainya. Ladies and gentlemen, rakan-rakan semua, fikir secara logik dia. Yang memberikan kuasa kepada UMNO dan Barisan Nasional ini adalah beliau selaku pemimpin yang bertanggung jawab meletakkan UMNO dan Barisan Nasional kembali ke Putrajaya. Sekarang dia mau lawan di Johor. You give them power. You bagi dia kuasa semula. Dan hari ini sekarang mau tumbangkan dia di Johor. What kind of stupidity is that? You yang bagi orang jawatan. You bagi mereka Perdana Menteri. You bagi mereka jadi menteri-menteri. Hari ini datang ke Johor cakap jangan undi UMNO Barisan Nasional. You are the one who giving them the keys to Putrajaya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebab itulah kita tengok apa berlaku di Johor, di Melaka. Berlaku di Melaka. Oh, mereka cakap, yalah DAP-PH pun kawan kita ni juga. Ini satu juga, saya akan sentuh sedikit-sedikit. Di Parlimen, saya ni adalah ahli Parlimen first term. Kalau orang mau korek sejarah saya sewaktu dalam UMNO, saya tidak ada. I'm a young, fresh MPs, first term bertanding lawan Ramandalan. Saya tumbangkan dia 13,000 majority di kawasan saya. I fought against Ramandalan. But isi apa berlaku? Yang buat saya muak, tuan-tuan dan puan-puan, dalam Parlimen, yang saya nampak dengan mata kepala saya. Yo nampak dalam Parlimen, rakan kita PHO bukan main bising, teriak sana, teriak sini. Tapi apa yang berlaku di belakang? Belakang sudah kau tim, sudah MOU, berlakon di depan rakyat. Sebab kenapa? Ada TV, nampak live. Mau kasih tunjuk sama rakyat Malaysia bahawa PH lawan untuk suara rakyat Malaysia. Tapi di belakang apa berlaku bila ada pengundian? Semua keluar. Why? Because sudah kau tim, sudah MOU. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah sebabnya yang menyebabkan rakyat marah dengan orang politik. Dan saya tidak marah rakyat. Saya tidak marah dengan rakyat sebab marah dengan politician. Sebab kenapa? Sebab we are responsible yang membuatkan rakyat marah dengan parti-parti politik yang ada di Malaysia. Dan inilah yang menyebabkan saya selaku anak muda first term, walaupun umur sudah 40-an, dekat-dekat 50 sudah ini, itu bukan lagi muda. But selaku pemimpin yang baru, yang agak saya marah apabila di depan mata kita nampak kebobrokan, penipuan yang dilakukan terhadap rakyat di Malaysia ini. Saya rasa perlu dihentikan serta-merta.
Tuan-tuan dan perempuan tadi disebut oleh Datuk Seri, dia ada bisnes di China, dia ada bisnes di UK, dia tidak perlu ada di sini pada malam ini pun. Sebab perniagaan dia ada. Dia tidak perlu bersusah payah ada di sini. Tapi why we are here? It's because we are thinking of our future generation. Betul ke tidak? It's not because of what? Because kalau kita ingin cari parti, tuan-tuan, orang selalu sebut, kita mau mencari parti, kita mau mencari pemimpin ini, apa kriteria dia? Oh, dia mestilah bekerja untuk rakyat. Dia mestilah someone yang ada integriti. Dia mestilah someone yang boleh dipercayai. All these criteria berada di dalam parti warisan. I can prove it to you because why? Kita sudah ditawarkan. Kita ditawarkan dengan wang ringgit. Tadi Dr. Razif sebut. Datuk Syafiee besok boleh pergi Putrajaya. Dia boleh jadi menteri besok. Dia call Ismail Sabri. Percaya atau tidak? Dia call Ismail Sabri, Datuk Seri, I want to work together with you. Warisan masuk dalam Perikatan Nasional ataupun Barisan Nasional. Percaya atau tidak? Ismail Sabri akan buka pintu seluas-luasnya bagi jawatan. Saya pun boleh jadi menteri besok. Betul. Saya tidak bohong punya. Sewaktu Pilihan Raya Negeri Sabah, kalau saya boleh kongsi dengan tuan-tuan dan puan malam ini, tidak apa, saya tahu ada lain. Kita ditawarkan dengan wang ringgit, bukan 1.000, bukan 1 ringgit, bukan 100 ringgit. Tuan-tuan, we were offered millions of ringgit, hanya untuk sign dan sokong kerajaan Perikatan Nasional pada masa itu. But is that the value that we want? Is it the money that we are after? Kita berhujan di sini. Kerana apa ini? Because we want to reform the country. Because our country rosak sampai ke akar dia. If we don't do it now, when? Kita imbau sejarah. Kalau saya boleh cerita sejarah sedikit. Kadang-kadang kalau kita mau buka minda rakyat kita ingat kepada sejarah balik. Tuan-tuan mungkin ingat On Jaafar. Bekas pemimpin UMNO dahulu. Mengasaskan UMNO dahulu. Kita imbau sejarah ini. Calon kita, kalau boleh ingat sejarah ini. On Jaafar dahulu mencadangkan agar UMNO dibuka kepada semua kaum. Jangan hanya kepada Melayu. Ramai pada masa itu orang Melayu tidak nampak. Dia cakap tidak mau. Kami mau UMNO hanya tertumpu eksklusif untuk orang Melayu. Dan setelah 60 tahun Malaysia dimerdekakan, hari ini kita baru nampak apa sebab On Jaafar cakap buka UMNO kepada seluruh bangsa. Jangan hanya tertumpu kepada Malaysia. Because divisive policy, parti yang hanya berasaskan kepada bangsa dan agama ini tidak akan membawa Malaysia pergi jauh. Dan sebab itulah hari ini kerosakan perpecahan kaum bangsa agama di negara kita sudah sampai ke tahap yang cukup kronik. Saya imbau sejarah. Tadi saya cerita dengan Datuk Seri Mike tadi. Ada Datuk Seri Edison tadi di kedai kopi. Saya cerita tentang apa berlaku sewaktu dulu Indonesia, satu negara yang cukup terkenal dengan corruption. Filipina, satu negara yang cukup terkenal dengan corruption. Tapi why Filipina and Indonesia today are moving much faster than us? Because why? Kesilapan yang dibuat oleh pemimpin mereka terdahulu, rakyat generasi yang ada pada hari ini rectify the problem. Because the root cause of the problem, not only corruption, but perpecahan kaum bangsa agama di negara tersebut akan membawa negara itu jatuh ke bawah. Dan sebab itu Johor, Filipina, Indonesia, kalau dahulu kita ingat Filipina selalu berperang, Mindanao, Selatan Southern Philippines and Manila selalu berperang, berbunuh rakyat dia. Tapi apabila Duterte menjadi Perdana Menteri, menjadi presiden, apa dia buat? He unite the people. Dia beritahu dengan orang-orang Southern Philippines, you are Filipino, I am a Filipino. You are Muslim, I am a Christian, but this country belongs to us. Why don't we work together and build this country together? Itu yang berlaku di Filipina sekarang. Indonesia, apa yang dibuat oleh Jokowi? Dia perkuatkan bangsa Indonesia. Dia cakap, we are all Indonesian. Why we must quarrel, fighting against each other, while we are live in this country forever? Anak generasi kita juga akan tinggal di negara ini. So why we must fight against each other? So that's why Indonesia now moving much faster than us. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan, ada kesilapan oleh pemimpin terdahulu, ada. Boleh tidak diperbetulkan? Boleh. Bila boleh? Sudah. If we have the courage, the will, if there is a will, there is a way. So jangan bimbang tentang warisan berada di Johor. Orang cakap, kita baru 6. Datuk Seri ada sebut, in the world of a blind man, the one with one eye will be the king. Dalam keadaan senario politik yang tidak menentu pada hari ini,
perpecahan yang berlaku, don't worry. No small number can be a determining factor dalam kita membentuk kerajaan di masa akan datang. So Johor can create history. Permas can create history. And if you want Malaysia to move forward, let's start it now. Start in Permas, and I'm quite sure PRU 15 tuan dan puan, we will create history in Malaysia. Jadi itulah harapan saya kepada rakan-rakan semua. Kita banyak lagi kalau mau bercerita ini. Saya dipahamkan Datuk Jack akan anjur satu program besar di rumah beliau. Kita akan jemput lebih ramai lagi dalam finale kita, campaign finale kita. Kita akan berucap di sana nanti. InsyaAllah akan banyak lagi kita akan berikan kupasan. Cuma harapan saya pada malam ini, selaku pimpinan dalam Parti Warisan, saya amat berterima kasih pada para jentera kita yang pada malam ini sanggup berkorban masa, tenaga dan uang ringgit. Mungkin ada di kalangan kita yang terpaksa, yang sanggup berbelanja duit sendiri semata-mata kerana ingin menyuburkan perjuangan Parti Warisan. Perlu diingat, kita kenal Michael Jordan. Michael Jordan dulu pemain basketball antarabangsa terkenal satu dunia. Orang kenal dia champion. Kalau saya tidak silap 6 championship dia menang. Ikon pemain sukan di Amerika Serikat. Tapi berapa ramai yang tahu sebelum dia menjadi champion, dia miss balingan sebanyak 9,000 balingan sebelum dia menjadi pemain terkemuka dunia. Maknanya apa? Setiap kegagalan, kerumitan, kesukaran yang kita lalui pada hari ini, yakinlah ianya merupakan satu permulaan kepada kejayaan yang akan kita cipta di masa yang akan datang. So don't worry, apapun bergaduh, apa yang berlaku, regardless of what's going to happen after, kalau saya tidak silap, Warisan is here to fight for better future Malaysia, insyaAllah. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang hadir pada hari ini, kepada rakan-rakan, khususnya masyarakat Cina. Sedikit poin kalau saya boleh tambah untuk rakan-rakan kita daripada masyarakat Cina. Saya faham orang-orang sebut Cina ini selalunya support kepada DAP. Sebut saya Cina, orang cakap quote and quote, orang cakap selalu support kepada DAP. But let me be honest to all our friends here. You know, dalam kita ingin mengubah Malaysia ini, tadi saya share cerita dengan Datuk Seri tadi di kedai kopi. You know, currently di dalam Parlimen Malaysia, who is the biggest party now? DAP. 42 members of Parliament currently now in Parliament coming from DAP. They are the biggest. But what is the value of that 42 now? Nothing. Nobody wants. Tidak ada value dia. You want to change Malaysia, tidak boleh. Sebab why? Although DAP ada 42, tapi that 42 likes tidak ada value. Because why? Cannot change Malaysia. UMNO tidak mau bersatu. The reason why Tan Sri Mahyudin keluar, dia bagi tahu because ada DAP keluar. So if Chinese, ini saya specifically put kita punya kawan-kawan Cina. If Chinese really want to create history in Malaysia, can you imagine if that 42 you give to Warisan? Bagi kepercayaan kepada Warisan. No one will call Datuk Shafie communist. You vote for DAP, I can tell you 200% DAP will be an opposition. 200%. After PRU 15, there will be an opposition. But you give that 42 to Warisan, I can assure you that 42, the big number that you can give to Warisan, Warisan can change the future of Malaysia, insyaAllah, dalam pilihan raya yang akan datang. Because any party that want to work together with us, because kita tahu, PRU 15 ini tidak akan ada parti yang boleh membentuk kerajaan sendiri tanpa ada gabungan. Tapi hari ini adalah bukti. Tidak ada orang mau bergabung dengan DAP. Why? Jawapannya sebagaimana saya sebutkan tadi, is because race-based policy is not good for the country. But if Chinese want to be in the mainstream politic Malaysia, want to build this nation together as a Malaysian, you give your voice to Warisan, and I can assure you, your voice will not be wasted. That 42, insyaAllah, kalau diberikan kepada Warisan, I can guarantee you, that number can change the future of Malaysia. I want to tell you, but what is important to us, tuan dan puan, whoever party that want to work together with us, they must apply to our principle. What is the principle? No more race-based policy.
No more religion-based policy. We want to reform the country. SPRM, polis dan sebagainya ini kita mesti mau ubah. Kalau tidak, negara ini akan tetap mundur ke belakang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah harapan saya kepada rakan-rakan saya Cina. Orang sebut selalu, kalau mau tengok perpaduan, datang ke negeri Sabah. We don't have a problem with Chinese in Sabah. Tadi saya share dengan Datuk Seri Edison tadi, Datuk Seri Mike. You go to Sabah, percaya cakap saya, don't be surprised if ada orang Melayu makan di restoran Cina. Because that is normal to us.